Rentas Kemanusiaan siri kelima ketika ini bersama saya Nazira Noran, dan sudah pun berada di studio ketika ini. Anda boleh saksikan juga di live Facebook kami bersama-sama dengan Said Azwan Said Ali, wartawan atau sukarelawan MVM dari Muslim Volunteer Malaysia, dan juga bersama dengan Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita dah kenal dah Said Azwan ni. Dah saya dah kenal dah bersama-sama dengan kita ya, sebagai seorang wartawan dan juga pengalaman yang cukup banyaklah dalam misi kemanusiaan ni. Tapi hari ini topik kita bertajuk harta abadi. Sebelum kita ke fokus tajuk kita dalam rentas kemanusiaan siri kelima ini, kita nak perkenalkanlah dulu siapa ni Ustaz Hasbullah Najib. Tengok muka muda je kan Ustaz ni. Okey, kita perkenalkan dahulu untuk kita bincangkan mengenai harta abadi. Silakan, siapa sebenarnya Ustaz dalam MVM ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah Najib, pendakwah bebas lah. Tapi saya berpengalaman dalam dunia NGO ni sejak saya kata sejak saya belajar lagi, dan telah terlibat dalam beberapa NGO dan juga terlibat dalam beberapa misi antarabangsa lah, misi kemanusiaan antarabangsa. Jadi maksudnya saya boleh cerita sikit lah dari sudut Islam yang macam mana dan dari sudut kemanusiaan yang macam mana. Kerana kalau seorang tu dia tak pernah terlibat dalam dunia kemanusiaan, agak sukar untuk dia menerangkan bagaimana situasi yang berlaku dalam dunia kemanusiaan, dan kita boleh kaitkan dengan apa yang Islam anjurkan, yang Islam boleh bantu dalam sudut kemanusiaan, insya-Allah. Okey, jadi itu dia Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas. Jadi hari ini ya, fokus MVM dalam program ibadah korban sebenarnya. Tapi itulah kan, bercakap mengenai ibadah korban ni, mungkin kita bayangkan MVM ni cuma membuat bantuan kepada mereka yang terlibat dalam pelarian ke, ataupun baru-baru ini bantuan salam dan sebagainya. Tapi sebenarnya ibadah korban pun ada. Jadi menarik hari ini topik kita harta abadi tajuknya. Kenapa pilih harta abadi ni Cik Azwan? Mungkin kita boleh kongsi tajuk ini dan apa kaitannya dengan pemilihan topik dengan MVM kali ini. Okay, terima kasih Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar-pendengar radio bernama, dan juga pendengar untuk rentas kemanusiaan siri kelima. Okey, sebelum ni kita bercakap pasal pelarian di Syria, Ramadan di Syria, dan yang paling akhir kita bercakap tentang bantuan salam, iaitu bantuan untuk golongan marahin bandar. Dan tajuk yang kita pilih pada hari ini adalah harta abadi. Saya nak cerita sikit. Tajuk ni sebenarnya kita pilih, kita discuss, kita bincangkan pada hari Isnin yang lepas. Kita sebenarnya nak bercakap, sebenarnya Ji cakap tadi, berkenaan dengan program korban, ibadah korban di MVM. Tapi saya nak Ustaz Sulah betulkan kalau biasa silap apa ni, macam mana tajuk ni boleh keluar apabila kita, kalau kita tanya, kalau bila kita tidak ada besok, bila kita dah menghembuskan nafas kita yang terakhir, apa benda yang kita bawa balik? Apa benda yang kekal lagi? Kalau tak silap saya, hadis Muslim, apabila meninggalnya anak Adam itu, akan terputuslah segala amalan dia kecuali 3 perkara. Pertama, iaitu amal jariah dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Semua orang tahu ni kan. Jadi macam mana kita nak relate itu adalah, kita tengok perkara yang pertama tadi adalah amal. Perbuatan korban, ibadah korban itu sendiri adalah perbuatan membawa kebaikan, memberi manfaat. So saya tak akan ulas lanjut sebab saya bukan ahli agama. Sebab tu kita ada penceramah pendakwah kita ini, dia yang akan cakap. Itu bagaimana tajuk tu dipilih. Untuk hari ini, harta abadi. Sesuatu yang kita akan bawa balik nanti. Okey, sedikit makluman juga ya. MVM sebenarnya sudah mula menjalankan program ibadah korban sejak 2016, bermula di Vietnam. Jadi tahun ini program korban akan dijalankan di Sabah ya, dan membabitkan kerjasama Yadim selain di kamp pelarian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Tapi sebelum ke topik itu, Said Azwan akan jelaskan, tapi Ustaz Hasbullah akan menjelaskan juga harta abadi, maksud di sebalik abadinya. Okey, harta yang kita akan keluarkan ini dalam ibadah korban, Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita keluarkan adalah apa yang kita akan miliki sebenarnya apabila kita berada di
di alam akhirat sana. Sebanyak mana kita keluar, sebanyak itulah yang akan ada sana, dan boleh jadi Allah Ta'ala gandakan. Seperti yang disebutkan oleh Saudara Azwan tadi, hadis Nabi SAW tentang ianya memberi manfaat kepada seorang itu walaupun dia telah meninggal dunia. Baik, ada satu lagi ayat Al-Quran yang menyebut khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedikit daripada harta yang Allah Ta'ala beri kepada kamu itu menjadi sedekah. Sedekah ni dalam ayat ni merujuk kepada zakat, merujuk kepada sedekah-sedekah yang lain. Supaya apa? Supaya tutahhiruhum wa tuzakkihim, iaitu untuk menyucikan harta kita ni. Kerana boleh jadi dalam pendapatan kita ni ada unsur-unsur sedikit, tak banyak sedikit tu mungkin ada yang syubhah. Mungkin waktu kita kerja ni kita main Facebook ke, ataupun kita keluar rehat lama sikit ke, kita terlambat masuk kerja ke dan sebagainya. Maka di situ ulama sebut dia ada unsur syubhah. Maka dengan sedekah kita ni, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kita keluarkan sedikit sedekah, kita buat korban, kita keluar zakat, dia akan menyucikan kembali harta kita, selain daripada ianya memberi manfaat kepada kita di akhirat sana. Antara yang disebut oleh ulama-ulama, salah satu nama hari akhirat adalah hari kiamat adalah Yaumun Nadamah, ataupun hari penyesalan. Antara penyesalan yang ulama-ulama sebut manusia akan alami adalah orang yang sedekah, dia rasa menyesal. Kita pelik, kenapa orang sedekah ni menyesal pula? Rupanya dia menyesal kerana atas dunia dia tak sedekah banyak. Sebab bila dekat akhirat Allah Ta'ala tunjukkan balasan yang Allah Ta'ala sediakan atas sedekah-sedekah dia, dia rasa, ya Allah, kalau aku tahu banyak macam ini, maka dulu atas dunia aku sedekah banyak lah. Mungkin aku dulu taklah korban satu bahagi, aku korban seekor terus rasa. Sebab kita tahu kelebihannya. Maka inilah yang disebut sebagai harta abadi. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk ibadah korban itu. Jadi apa yang kita keluarkan adalah apa yang kita miliki abadi nanti. Betul. Di akhirat. Orang kata saham akhirat kan. Kalau melabur tempat lain melebur. Tapi kalau melabur melalui saham sebegini ni, insya-Allah itulah harta kita di sana. Itu dia Ustazah sekarang ni. Okay. Dia sama dengan falsafah yang ada orang cakap yang bahasa Inggeris kan, the only thing that belongs to you is the one that you give. Maksud dia apa-apa yang sebenarnya menjadi milik kamu adalah apa yang kamu bagi. Itu milik kita. Yang lain semua bukan itu. Itu dia, mahal tu sebenarnya kata-kata daripada Syed Azwan Syed Ali, wartawan atas sukarelawan MVM Muslim Volunteer Malaysia, dan juga Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas dalam Rentas Kemanusiaan Siri 5 yang bertajuk Harta Abadi. Anda boleh bersama kami seperti biasa 0326927939 untuk sebarang persoalan dan juga pandangan, atau respon di live Facebook kami untuk kita sama-sama berdiskusi ataupun bertanyakan soalan sekiranya ada kemusykilan agama mengenai ibadah korban. Okey, Syed Azwan, sebagai seorang yang berpengalaman menghantar, mengagihkan, membantu mereka yang berada di luar negara, mungkin pengalaman Syed sendiri sepanjang melaksanakan ataupun mengagihkan ibadah korban ni macam mana? Okey, begini, bukan saya je, Hasbullah pun ada pengalaman tu untuk program korban di dalam dan di luar negara. Tapi dalam konteks keberadaan saya ini adalah untuk apabila tahun ni MBM menyasarkan untuk melaksanakan ibadah korban di dalam negara, iaitu di Ranau Sabah, di kampung Kauluan Ranau Sabah, dan satu lagi ibadah korban di luar negara, iaitu di Bangladesh, di kamp pelarian Rohingya di Cox's Bazar. Okay, Ji tahu tak kenapa kampung Kaluan Ranau Sabah ni dipilih? Tak tahulah tu. Okay. Baru nak tanya. Saya nak bagi tahu ni. Okey, majoriti penduduk di situ adalah petani. Dan pelaksanaan program ini dibuat dengan kerjasama Yayasan Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Dimaklumkan daripada pihak Yadim, di sana tidak pernah dibuat korban. 300 orang penduduk Muslim di sana, dan kebanyakannya adalah mu'alaf. Okey. Dan berbalik kepada soalan Ji tadi, pengalaman untuk melaksanakan program atau misi-misi kemanusiaan di sana, termasuk program korban. Saya secara peribadinya menyertai beberapa misi, tetapi misi untuk korban secara spesifiknya belum lagi. Tapi untuk misi-misi bantuan kemanusiaan, kalau di luar negara dalam konteks kamp pelarian ni, ada beberapa kali. Dia begini je. Dia, kalau kita nak tengok dari aspek, saya akan bercakap daripada aspek kemanusiaan. Program-program seumpama
program ibadah korban ni dalam konteks kemanusiaan, bukan MVM je banyak buat, dan dia adalah program yang dijadikan sebagai program yang berkala. Kerana dia program ni hanya boleh dilakukan pada bulan musim korban lah, Zulhijjah. So dia ada tarikh dia. Dan untuk MVM memang program korban adalah salah satu daripada program berkala untuk kelompok sasaran. Dalam konteks ni pelarian Rohingya di Bangladesh dan juga asnaf mu'alaf di Ranau Sabah. Soalan Ji tadi apa tadi? Pengalaman Pengalaman sepanjang mengagihkan ibadah korban ni Okey, lah. saya kena forwardkan soalan tu kepada Ustaz Hasbullah. Sebab yang kalau spesifik mengagihkan ibadah korban tu saya tidak terlibat lagi. Kalau misi kemanusiaan lagi ni. Saya rasa Hasbullah pernah kan? Ya, Boleh. Okey, baik. Kalau kita tengok di dalam negara, kalau kita buat korban ni, pengagihan ni bukan satu masalah besar lah. Sebabnya kebanyakan AJK, masjid, surau dan sebagainya ni dia dah ada pengalaman agih korban. Ada yang dah siap buat kaunter, ambil kupon dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Jadi bila kita sebut buat korban di negara-negara yang kritikal, yang memerlukan bantuan, yang jarang dapat buat korban di sana tu, dia bila mereka jarang dapat, bila mereka dapat peluang ni, dia akan nak tak nak dia akan berlaku juga berebut. Kadang kita biasa dengar sampai ada setengah negara yang bila berebut dengan korban ni sampai ada yang meninggal dunia sebab ada yang terpijak. Rasanya kat Afrika banyak. Dekat Afrika dan juga ada di negara jiran kita sebahagian. Sampai tahap macam tu. Jadinya satu kita yang pertamanya kita kena ada SOP lah, betul-betul macam mana nak agihkan, macam mana kita kena fikir ikut situasi dan keadaan yang berlaku di situ, dengan campnya berapa ramai, kita kena siap sedia. Yang keduanya, bila kita tengok benda ni berlaku, kita rasa seronok lah. Sebabnya kalau kita di Malaysia ni, daging ni bukan satu benda yang mewah sangat lah kita boleh selalu dapat kan. Jangan kata tunggu korban, kadang-kadang kejap lagi pun boleh, tengah hari pergi makan tengah hari kan. Tapi bagi mereka ni mungkin setahun sekali pun payah makan daging korban. Jadi bila kita buat korban di sana, bila kita nampak air muka mereka ni dapat daging korban tu punya seronok tu, Ganda-ganda bahagia dia kita yang menyumbang, kita yang melaksanakan program ni rasa macam hilang penat yang kita laksanakan sebelum ni, dengan terubat dengan lihat senyuman kebahagiaan mereka. Dan mereka ni segala daripada lembu tu, seekor, daripada kepala sampai ke ekor tu semua dimanfaatkan, dengan kulit, dengan perut, dengan kaki, semua digunakan. Kalau kita kat Malaysia mungkin ada bahagian-bahagian yang kita tak pakai, kita buang dan sebagainya, tapi mereka manfaatkan. Itu dia betapa berharganya nilai ibadah korban yang anda salurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan di sana. Kita bukan tak perlu, tapi kita dah banyak dan terlebih. Betul. Malah orang kata sampai kena gauk, kena darah tinggi makan daging. Itu dia. Baik, bercakap mengenai harta abadi dan hubung kaitnya juga dengan ibadah korban dengan aktiviti kemanusiaan ini. Mungkin saudara Syed Azwan boleh jelaskan juga ya. Tapi sebelum itu, selain pada aktiviti kemanusiaan, saya nak tanya lagi ni, tak puas hati lagi ni. Di Sabah, kenapa di Sabah? Kenapa tidak di negeri-negeri lain? Ada gini, dalam konteks MVM kita ada partner. So dalam konteks ni Yadim, Yadim memberikan maklumat tentang keperluan untuk membuat di sana. Seperti yang cakap tadi, di Kampung Kaluan Ranau Sabah ni dia tak pernah buat korban. Paling susah ke di situ maksudnya? Dia bukan soal susah, soalnya adalah di tempat tu dikatakan tidak pernah buat korban. Ada 300 penduduk Muslim, kebanyakannya ada mu'alaf, adalah mu'alaf. Saya kira gini je, kalau kita nak terangkan lebih lanjut sikit lagi, dia ada banyak perbezaan pelaksanaan ibadah korban dari sudut aktiviti program kemanusiaan itu sendiri. Pertama, kalau dalam konteks di tempat-tempat di pedalaman, tempat-tempat konflik, dia kena ada sistem, dia ada crowd control, dia kena ada sistem kupon yang betul. Dia tak boleh main bagi macam kat kampungnya, tak boleh. Sebab pernah berlaku di beberapa negara yang saya tahu, dekat ada few Afrika, dan ada video tu pun yang berebut-rebut sampai berparang, sampai dia orang kena berhentilah. Yang ni dan kita yang bagi korban ni kena dibawa lari daripada tempat tu. Ceritanya daging tu mahal dan dia orang jangan dapat. Sampai tahap macam tu tapi kita alhamdulillah lah tak adalah sampai kita tak ada macam tu. Okey, baik, Syed Azwan mungkin boleh ceritakan juga aktiviti kemanusiaan, kenapa pilih
Bangladesh ataupun di Rohingya di Cox's Bazar. Saya tahu pengalaman Syed di sana memang terlalu banyak lah, dan mungkin boleh beri sedikit gambaran betapa pentingnya ibadah korban anda sebagai pendengar untuk salurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan di Cox's Bazar Bangladesh ni. Okey, pertama pengalaman saya tak banyak, sikit je. Dia gini, yang saya tahu, saya terlibat dengan MVM sebagai sukarelawan ni dalam setahun dua kebelakangan ni. Tapi terlibat dalam dunia kemanusiaan dan dalam bidang kewartawanan pun memang fokus kepada peliputan zon konflik dan bencana. Kemanusiaan adalah satu daripada cabar sejak daripada 2004. Spesifik kepada MVM, yang saya tahu, yang saya dimaklumkan, MVM bermula program di Bangladesh, kalau tak silap saya, bermula apabila berlakunya kebanjiran ratusan ribu pelarian Rohingya daripada Myanmar ke Bangladesh selepas Ogos 2017, lebih kurang 2 tahun yang lepas. Saya ingat lagi masa tu Presiden MVM Saudara Muhammad bin Yantan dan Presiden CSM masa tu, Cinta Syria Malaysia, Saudara Musa Nawari, dia datang jumpa. Sebab masa tu saya baru balik buat liputan, saya duduk 2 minggu sana, termasuk saya tidur dan tinggal di sana. Dia tanya kat saya, sebab sebelum tu kami terlibat dalam satu misi hantar ambulan ke Syria. Kami bermusafir bersama lebih kurang 2 minggu. So persahabatan tu terjalin kat situ. Itu bulan 5 tak silap saya. Lepas tu bulan 8 berlaku kebanjiran pelarian tu. Bulan minggu pertama bulan 9 2017 saya pergi dan duduk di sana lebih kurang 2 minggu. Balik, Muhammad daripada MVM dan juga Musa daripada CSM panggil ke pejabat mereka untuk jumpa, nak minta pandangan perlu tak mereka buat program di Rohingya. Masa tu dia orang tak masuk seluruh Rohingya. 2 NGO ni tak pernah masuk ke Bangladesh dan buat isu pelarian Rohingya. Itu bermulanya. So saya bagi pandangan, saya bagi tahu apa keperluan kat sana, termasuklah kanak-kanak dan keadaan pelarian yang masa tu ketika tu teruk ni. Teruknya ketika tu, masa saya duduk tu, satu blok dia ada 800 ke 1000 orang. Teruknya 800 ke 1000 orang ni dia kena kongsi 20 buah tandas. Saya tahu sebab saya duduk dalam tu, saya tidur dalam tu. Kena kongsi tandas. Tandas dia tak uji tahu macam mana. Tiang dia gali-gali lubang, ada tiang dipacak 4 penjuru, ditutup dengan tarpaulin canvas tu. Macam tu je. Saya tak makan, saya tak minum. Saya makan minum tapi saya tidak beristinja. Saya tidak ni, saya tahan daripada sehari sebelum tu dan esok pagi, sebab saya tak sanggup. Bila saya nak tengok, saya tengok pagi, saya bangun lepas subuh. Lepas subuh tu penuh beratur dengan bayangkanlah lubang macam tu kan. Dalam 100,000 orang kongsi 20 tandas. Masa tu air tak ada. Air dia, kita kena bergerak sikit. Masa tu ada beberapa telaga yang dibuat tapi agak jauh. Memang daif sangat masa tu. Saya rasa saya tak makan lah. Bila saya balik, Bila saya balik, saya bagi tahu dekat Muhammad daripada MVN. Saya kata ini keadaan dia. Saya kata budak-budak pun teruk, tak ada apa. So antara benda yang MVN buat yang agak menarik pada ketika tu, yang orang lain tak buat. Orang lain buat masa tu bagi makan. Orang buat telaga apa semua. Sebab masa tu baru. Masa tu apa, 600,000 ke 700,000 yang pelarian Rohingya sampai ke situ. Saya sampai di tempat yang sama, camp baru kali itu 2 tahun sebelum tu, dengan kapal besar. Kita hantar daripada Malaysia, saya tak ingat berapa tan lah, dengan kapal tu. Masa tu ada 2,500 orang, 2 bukit je. Tapi sekarang seluas mata memandang. Lebih sejuta. Lebih sejuta dah sekarang. Tapi tandas berubah tak? Tandas sekarang, okey. Nak cerita. Tandas ada 2-3 jenis. Satu tandas yang dibina oleh NGO besar di Bangladesh, nama dia BRAC. BRAC. Ini tandas dan dibina oleh, kalau tak silap salah, UN punya, saya lupa nama agensi itu, yang bersimen dan elok. Dan ada juga tandas yang macam dululah. Tapi sekarang kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, keadaan lebih elok. Tetapi harus diingat bahawasanya di kamp Mega Balukali Kutu Palong itu sahaja ada lebih 700,000 orang yang duduk berimpit-impit. Memang mereka ni pelarian. Memang kita sepatutnya bersyukur bangun pagi ada tandas yang cantik kan, tak berebut, tak beratur, indahlah juga tandas kita tu kan, berbanding dengan pengalaman yang saya Azwan cerita tu tadi, betapa payah atau susahnya mereka yang berada di Rohingya
Cox's Bazar Bangladesh ni, pelarian Rohingya ni. Jadi bercakap mengenai harta abadi, hari ini rentas kemanusiaan siri 5 bersama saya Nazira Noran dan juga Syed Azwan Syed Ali, wartawan atau sukarelawan MVM, dan juga Ustaz Hasbullah Najib. Kita akan sambung selepas ini. Ada pertanyaan daripada rakan kita, tapi kita dengar jawapannya selepas ini. Dia tanya macam ni, Ita Muhammad, dia tanya bila tarikh akhir untuk saluran ibadah korban. Kita simpan dahulu sekejap soalan itu, kembali lagi selepas ini. Tanya yang ini, bila tarikh akhir? Buka Facebook saya dia. Selalunya 2-3 hari sebelum Terus sebut, terjawab. Itu ini dia punya maklumat untuk yang paling terkini. Jawab kalau ditanya siapa ni. Volunteer Malaysia MVM 0380740484 0380740484 atau layari Facebook kami di Muslim Volunteer Malaysia. Program rentas kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Ustaz, Muslim Volunteer Malaysia. Harta abadi itu topik kita dalam rentas kemanusiaan siri 5 bersama dengan Syed Azwan Syed Ali, wartawan sukarelawan MVM, dan juga Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas. Okey, soalan tadi, tarikh akhir untuk saluran ibadah korban. Maklumlah kan, kita ni baru habis Syawal kan. Baru habis Syawal tapi ada lagi open house dan sebagainya kan. Cerita pasal open house, tengok tuk-tuk dah nak raya Aidiladha dah, raya haji. Bila kaitan dengan raya Aidiladha ni pula, kita tak larilah dengan ibadah korban. Jadi topik kita harta abadi. Pertanyaan Ita Muhammad, bila tarikh akhir untuk saluran ibadah korban ni? Baik, tarikh akhir dia adalah pada 11 Ogos. Maksud dia masih ada banyak masa lagi. Kita baru awal Julai. 11 Ogos tarikh akhir untuk perempuan boleh masuk menyumbang di MVM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari www.mvm.org.my www.mvm.org.my. Baik, untuk harga korban saya sebut sedikit dekat sini. Okey. Untuk di Malaysia yang kita buat di Ranau Sabah, di Kampung Kauluan Ranau Sabah bersama dengan Yadim, harga untuk satu bahagian adalah RM715. Ya, dan kita buka hanya 21 bahagian saja sebab kita ada 3 ekor dekat situ. 21 bahagian 3 ekor. RM715 untuk Malaysia di Sabah. Dan yang ni kita akan sasarkan kepada 300 orang keluarga bersama dengan pihak rezeki. Maksudnya dia akan dapat daging dan akan dapat beberapa bantuan asas termasuk beras dan lain-lain. Untuk di Bangladesh yang kita sebut tadi, yang Syed Azwan sebut, yang kita buat di Cox's Bazar, di kamp pelarian Myanmar di Bangladesh, Rohingya di Bangladesh, kita sasarkan sebanyak 40 ekor bersamaan dengan 280 bahagian. Dan satu bahagian berharga lebih kurang RM360 Malaysia sahaja. Dan kita sasarkan bersama dengan pihak rezeki sebanyak 13,000 orang penerima manfaat. Baik, bagi yang rasa ingin nak buat ibadah korban, cuma dia rasa dekat Malaysia ni harga mahal sikit. Biasalah Malaysia ni harga saya bermula 600 paling rendah. 600 tu biasa punya rate biasa kita. Jadi di Bangladesh ni selain kita beri kepada mereka yang sangat memerlukan, yang jarang dapat daging, harga dia juga rendah, lebih daripada separuh, lebih kurang RM360 saja. Jadi siapa yang ingin buat korban tapi mungkin bajet dia tak terlalu banyak, baru lepas raya, betul, nak recover balik, gaji Ustaz. Betul. Jadi boleh ambil yang belah Rohingya ni tadi, RM360 sahaja. Jadi RM360 insya-Allah berkumpul-kumpul sempatlah sebelum 11 Ogos ni dan bercakap pula mengenai ibadah korban dengan keutamaan lah terutamanya bagi mereka yang nak berkorban di dalam negara dan luar negara. Sebab situasinya, saya biasa dengar lah situasinya, kalau orang tu mampu, dia dua-dua dia buat. Dalam negara dia buat, kat luar dia buat. Kalau dia macam pergi pagi pergi kerja pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang, lepas tu tengok duit nak korban ni. Tapi duit macam cukup-cukup makan je kan. Dapat gaji, tekan CMB klik maybe to you, habis lah. Habis. Jadi tapi keinginan nak melaksanakan ibadah korban tu kuat. Betul. Jadi
lebih baiklah dia pilih yang RM360 satu bahagian ni. Ya, betul. Maknanya dia tak melepaskan peluang itu. Tapi Betul. niat tu ada. Bila, Betul. bila niat tu ada, Allah biasa bantulah. Baik. Jadi apakah keutamaan dalam melaksanakan ibadah korban ni pada pandangan Ustaz lah terutamanya isu penama korban dan isu agihan daging korban ni. Keutamaan kita nak utama yang mana dulu? Yang luar negara ke dalam negara? Okey, baik. Pertama saya nak sebut tentang Islam ni dia satu agama yang indah. Kalau kita sebut kemanusiaan ni, memang dia tak boleh lari dari Islam. Satu hari ada seorang anna rajula sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya satu soalan, ayyul islamu khairan. Dia tanya pada Nabi, apakah yang baik Islam ni? Maksudnya Islam yang kamu bawa ni wahai Muhammad, apa yang baik? Nabi jawab. Satu, jawapan pertama Nabi jawab, tut'imut ta'am. Kamu bagi orang makan. Nampak? Ini adalah satu benda kemanusiaan. Kita bagi pada orang yang susah memerlukan makanan. Baik. Berhubung dengan soalan tadi, kita jawab sama ada dalam negara atau luar negara. Kalau kita nak lebih bermanfaat apa yang kita berikan tu, maka adalah lebih baik kita berikan kepada mereka yang memerlukan benda tu, yang menghargai dan memerlukan benda tu. Di dalam Malaysia bukan tak boleh buat, boleh, tak ada masalah. Lagi afdal kalau tuan-tuan ada apa-apa nak buat dalam Malaysia, nak buat luar negara pun tak ada masalah. Cumanya di Malaysia ni kita pun tahu kadang-kadang kita kat rumah pun dapat sampai 2-3 kilo daging. Saya lagilah ustaz kan, kadang masjid kita orang masjid ni hantar, orang masjid ni hantar, dalam peti sejuk kita ada 2-3 kilo daging, penuh daging. Dan jadi isteri kita masak menu daging sebulan dua. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki. Kan. Tapi kalau di sana tu 1 kilo daging kita bagi 500, kalau tak silap saya 500 gram untuk satu keluarga. Sebabnya 1 kilo tu boleh dapat 2 keluarga. Maknanya dia lebih manfaat, lebih besar, lebih ramai lagi yang boleh dapat benda ni. Baik, untuk isu-isu yang selalu dalam korban ni dalam negara atau luar negara, pelaksanaan tak ada masalah, disebut oleh Saudara Azwan yang kita pernah dah bincang tadi. Yang penama ni, penama ni satu isu juga. Saya sebelum ni pernah handle korban, jadi kita selalu dapat panggilan orang nak laksanakan korban tapi dia nak letak nama bahagian korban tu pada arwah. Ni selalu kita dengar. Boleh ke? Dia nak letak nama arwah mak dia, arwah bapa dia. Sebenarnya tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Kalau ibadah korban tak boleh. Tak Sedekah boleh. Sedekah Sedekah boleh. boleh. Syarat dia korban ni kita kena letak nama pada orang yang hidup. Dan orang tu kena tahu nama dia diletakkan sebagai korban. Tak boleh rahsia-rahsia. Contohnya kita letak nama anak kita. Kita kena bagi tahu dia, Dik, mak lah letak nama adik untuk korban tahun ni. Dia kena bagi tahu. Jadi orang yang meninggal tak boleh. Kenapa orang meninggal dia Akikah bersama lah. sama juga. Sama. Akikah boleh, tahu. akikah tak ada masalah. Akikah tak ada masalah. Tak ada masalah korban. Dia Korban, tadi. korban. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang meninggal dunia boleh kita laksanakan korban atas nama dia kalau dia wasiat. Contohnya dia meninggal sebelum Ramadan tahun ni atau sebelum Tak raya tahun ni. sempat Dia kata ni duit ayah, dia kata untuk buat korban nanti tolong buatkan. Yang tu boleh, tak ada masalah sebab dia dah wasiat awal. Wasiat Baik. boleh. Macam mana kaedahnya kalau kita ni nak buat korban untuk mak ayah? Okey, kita buat korban atas nama kita. Atas nama kita, tapi pahala tu kita niatkan supaya Allah Taala sampaikan kepada arwah mak dan ayah kita. Yang tu tak ada masalah. Dia akan sampai juga. Okey, niat pahala boleh, tapi Niat pahala niat boleh. korban kepada orang yang meninggal tak boleh Tak ya. boleh. Penama tu mesti nama orang yang hidup dan dia tahu nama dia ada dekat situ. Ini selalu isu yang kita dapat bila dapat panggilan dan sebagainya. Yang keduanya bila buat transaksi secara online. Jadi kan ramai yang akan buka website, yang akan call apa semua ni. Transaksi tu tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena sertakan sekali penama siapa tuan-tuan nak letak. Sebabnya ada beberapa kes kadang-kadang sampai kita terpaksa nak mencari, terpaksa buka dekat Facebook siapa sekian-sekian yang buat transaksi, dia bagi duit, dia tak bagi tahu siapa nama dia. Dia letak hamba Allah. Dia tak letak siapa nama dia. Benda tu tak boleh lah ikut kan. Kalau boleh bagi tahu terus siapa nama yang dia nak letakkan dalam Kalau nak selesai macam mana tu? Dia kira jadi sedekah lah. Atau macam mana? kita niatkan supaya ini solution tak akhir lah. Solution tak akhir. Mana kita akan niatkan bahawa korban ini adalah bahagian pada orang sedekah tu. Moga Allah sampaikanlah hajat dia. Okey. Jadi kena faham di situ ya, korban ni, ibadah korban ni dia bukan macam sedekah ataupun wakaf ke apa, bukan Jadi kena ingat nama orang yang hidup tu boleh. Betul. Dan akikah boleh, tak ada masalah. Akikah tak ada masalah. Okey, baik. Kita bersama dengan Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas, dan juga Said Azwan Said Ali, wartawan ataupun sukarelawan Muslim Volunteer Malaysia MVM, bercakap mengenai harta abadi dalam rentas pemeriksaan siri kelima ketika ini. Ada soalan lagi daripada rakan kita Marina Aziz. Dia tanya, Ustaz, lebih baik beri kepada luar negara ke? Sebab orang Malaysia dah banyak buat korban, pahala dapat lebih tak?
Yang ni sebenarnya yang kena jawab. Pahala tu dapat lebih tak? Pahala ni kita Tak tahu. tak tahu Allah Kita alam tak di tahu. atas Sebab Allah. dia lebih susah kan? Betul. Adakah pahala Dia tu tengok dapat dia lebih? mungkin dia soalan dia adalah berkenaan yang mana lebih afdal. Betul. Yang mana lebih afdal kalau tanya saya adalah kepada orang yang lebih Memerlukan. Betul-betul memerlukan. Betul-betul memerlukan. Kerana mereka lebih dia antara soal hidup dan mati. Makanan ni soal hidup dan mati. Bagi mereka Setahun tu daging dia boleh simpan. betul dia boleh simpan, dia boleh potong keringkan dan sebagainya. Mereka akan lebih manfaatkan daging tu bandingkan dengan kita ni. Pahala tu orang alam kita serah pada Allah Taala. Saya cuma membayangkan macam ni, macam kalau kita duduk kat sana, daging tu kita makan untuk setahun kan. Kat sini habis hari tu juga buat daging goreng Kelantan habis. Contohlah kan. Betul, Tapi betul. kat sana malam ni dia masak daging kata kan. Seminggu lagi masak lagi. Lepas tu maknanya berpanjangan jugalah. Ya, betul. Sebab setahun dia makan tu. Betul. Kita makan hari ni habis. Betul tak? Satu lagi kita Okey. mungkin boleh tengok dari sudut doa orang yang memerlukan ni. Bantuan ni Nabi sebut afdal kita bagi sedekah bantu kepada orang waktu tu dia perlukan banding dengan pada waktu tu dia tak apa-apa perlukan. Dan bila dia perlukan Nabi kata afdal. Dan bila orang yang memerlukan bila dia dapat bantuan dalam ramai-ramai kita tengok tadi lebih kurang berapa belas ribu penerima manfaat lebih kurang 13,000. Ya. 13,000 ni 13,000 daripada 600-700,000. 13,000 ni keluarga. Ha. Rezeki ni keluarga. Ha. Satu keluarga 13,000 keluarga dalam tu mungkin ada 5 orang 5 lagi. selalunya. Memang berlebihan lah pahala tu kat situ. Sebab Dan kita tak tahu doa mereka ni. Orang yang bila bersyukur ni dia dapat sungguh-sungguh ya Allah Sedih rezeki dia ni dapat sedih tu, ni. Dia kata bila doa ya Allah luaskan rezeki orang ni. Mungkin berkat doa-doa mereka yang lebih menghargai yang memerlukan ni Allah Taala beri ganjaran lebih banyak kepada kita. Ji, Okey. saya nak tambah sikit. Tambah Okey. Ustaz Said. Saya jangan panggil ustaz. Apa ni semalam saya menerima WhatsApp gambar keadaan kamp pelarian Rohingya di Balukali Okey. daripada seorang sahabat di sana. Ada satu gambar budak pelarian Rohingya dengan adik dia. Dan satu lagi tu gambar 3 keping lagi gambar hujan lebat kat sana. Dah mula musim monsun ni dia punya rumah mungkin akan rosak. Dia punya tanah tanah runtuh semua sekali. Bila ini nak relate kepada keperluan lah. Kalau kita nak banding dia begini, ini saya punya pandangan sebagai orang kemanusiaan bukan daripada sudut agama lah. Saya nak cuma bagi tahu daripada segi keperluan. Okey. Saya pernah tinggal dan bermalam di sana. Dan misi terakhir, bukan misi terakhir lah. Sebelum ni pun pernah pergi, tapi yang paling lama tu adalah masa yang 2017 yang lama saya duduk kat dalam. Saya tengok benda pertama saya makan kat sana bila duduk di dalam rumah tu memang ikan ada. Dan ada benda-benda lain lah, biskut kering apa benda yang orang bagi, semua benda tu lah. Dan ada sayur-sayur yang diorang semua sekali. Tapi nak bagi tahu pasal pelarian ni dalam konteks yang kita nak bantu ni pelarian Rohingya di Cox's Bazar Bangladesh. Di seluruh Bangladesh, di Cox's Bazar tu utamanya ada 1.1 juta pelarian Rohingya. Mereka ni lari daripada penindasan, peperangan. Yang perempuan kebanyakannya adalah ibu tunggal. Saya pernah menemukan beberapa antaranya ibu tunggal yang mana suami dia ditembak di Sungai Naf. Dia tengok suami dia mati di mata masa dia nak lari daripada sungai tu. Anak dia seorang, 2 orang dengan suami dia tak tahu kat mana, dan dia 2 orang anak yang kecil dengan dia ada kat sini. Itu nak tengok orang yang ni. Tapi di kamp pelarian dia tidak ada zakat ke, baitul-mal ke, dia tidak ada begitu. Mereka hanya bergantung pada agensi bantuan asing. Macam kita. Yang mana dia tidak mengambil kira soal ni, dia melihat kepada ni. So kalau nak saya tidak kata bahawasanya di sini tidak ni, tidak. Apa yang lihat di sendiri adalah di sana adalah soal di mana apa yang makanan yang diletakkan di atas meja itu pagi adalah untuk makan waktu pagi, petang dan malam, begitu semua sekali. Kerana gini, kita kena faham pelarian itu sendiri. Pelarian kalau nak bercakap pasal, kalau ditanya saya, pelarian mana dekat dunia ni yang paling teruk? Okey. Sebab kita tahu dekat Syria, dekat Palestin, dekat Yaman, dekat ni, dia memang kadar dia punya ni. Tapi Rohingya ni, dia dah 2 tahun duduk kat sana, berhimpit-himpit di Balukali dengan Kutub Palung tu. Dia orang tak boleh kerja, tak boleh keluar daripada kawasan tu. Pendidikannya amat terhad.
bergantung kalau sakit kena pergi ke klinik yang mana NGO sediakan. Nah, makan minum memang ada aktiviti ekonomi di bawah tu, kebanyakan adalah Bangladesh dan orang Rohingya sendiri. Tetapi hakikatnya kebanyakan mereka seperti mana Palestin, dia bergantung kepada bantuan. Kalau di Palestin 8 orang, 10 orang, 8 orang tu memang tak ada kerja. Allahu Akbar. Tapi di Rohingya mungkin lebih teruk pada tu. Okey, saya kalau dengar cerita Cik Azwan ni, saya mesti kena ada tisu. Sekarang ni tisu tak ada kat konti, tapi sebelum itu Cik Azwan, kita terima pemanggil dahulu Ustaz. Okey. Boleh, insyaAllah. Bersama dengan Cik Anik di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cik Anik, warahmatullahi. silakan. Ha? Sumbang lembu sendiri. Oh, okey. Macam mana? Nak Ustaz jawab tak? jadi. Okey, itu saja soalan Cik Anik. Kita dengar jawapannya. Okey. Baik, insyaAllah, terima Takkan kasih. nak bawa lembu Encik pula Anik. pergi sana. Sebelah sini tu. Okey. macam mana? Kalau lembu tu maksudnya kalau nak dekat lembu tak ada masalah. Maksudnya Sumbang lembu sendiri. tak ada masalah, tapi Okey. kena buat di sinilah. Lewat sini. Okey, lepas tu Kali perima sembelih kat sini, lepas tu agih. Yang tu tak boleh dibuat dalam negara sebabnya untuk kos dia ada beberapa isu lah dari sudut kita nak ekspor daging ni sendiri, dia ada beberapa SOP yang kita perlu patuhi kerana dia bukan benda mudah. Jadi kalau kita sebut dari sudut hukum sahaja boleh, tak ada masalah. Maksudnya kalau dia ada daging lembu, dia beli lembu kat belakang rumah. Contohnya Cik Anik ada lembu belakang rumah. Baik, dia boleh sedekah lembu dia tu untuk buat korban, buat di masjid dan sebagainya. Tapi kalau katakanlah dia nak sumbang lembu untuk buat bersama dengan kita dekat Sabah contohnya. Contohnya. Dia Bolehlah bawa boleh. tu. Contohnya dia beli lembu dekat Sabah, dia bawa lembu tu hantar dekat lokasi yang kita buat ibadah korban, dia tak ada masalah. Tapi dia kata nak sumbang lembu sendiri ni. Maksudnya mungkin di tempat dia lah tempat dia lah mungkin lebih afdal, lebih memudahkan Okey. adalah cari tempat terdekat untuk dibuat ibadah korban. Jadi kita kena tahu kalau nak sumbang yang kat luar negara tu memang ada lembu kat sana lah. Betul. Nak bawa memang tak larat Kos, lah. ya betul. Kos lebih tinggi lagi. Betul. Okey, berbalik kepada cerita Syed Azwan tadi, pengalaman untuk mengagihkan ibadah korban ataupun bantuan-bantuan dalam misi kemanusiaan itu. Kenapa pada pandangan Syed Azwan sendiri betapa pentingnya ibadah korban kepada mereka yang benar-benar memerlukan, terutamanya di luar negara ni? Saya melihat dari sudut begini. Apa saja kebaikan yang kita buat dalam bentuk ibadah, dalam bentuk korban, ibadah lah, ataupun dalam bentuk bantuan makanan, dalam bentuk bantuan perubatan, apa saja yang kita boleh buatlah. Cuma sebagai orang Islam, bila Zulhijjah kita korban. Itu adalah yang paling baik, sebab masa tu saja kita belajar daripada ibrah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail semua tu. Tapi apa yang kita belajar adalah begini. Sambung dulu. Okey, baik. Untuk kita ambil ibrah daripada Nabi Ibrahim tu sendiri. Satu kisah yang ringkas yang menarik. Satu hari Nabi Ibrahim ini ara fil manam. Dia kata pada anak dia, sungguhnya aku nampak dalam mimpi aku, ani azbahu, aku sebelih kamu anak aku wahai Ismail. Fanzur madza tara. Jadi aku nak dengar opinion, pendapat kamu macam mana ni. Allah Taala dah bagi wahyu supaya sembelih kamu, korbankan kamu anak aku ni sebagai korban. Nabi Ismail jawab dengan tenang, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapa aku, laksanakanlah korban yang Allah Taala dah kata sembelihlah aku, tak apa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nescaya engkau akan dapati aku akan termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Ini kita, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, bukan sembelih anak, tapi Allah Ta'ala bagi ganti, sembelih lembu boleh, sembelih kambing boleh, ataupun ada dekat negara Arab sembelih unta boleh. Maka Allah Ta'ala bagi peluang ni untuk kita hayati bagaimana Nabi Ibrahim AS melaksanakan ibadah korban, sanggup sembelih anak dia, tapi walau Allah Ta'ala gantikan dengan benda lain. Maka kita yang Allah Ta'ala bagi peluang sekali setahun ni, Allah Ta'ala nak tengok sanggupkah kita ni berkorban untuk tujuan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan beri manfaat daging korban itu sendiri kepada orang-orang Islam yang memerlukan yang lain. Betul. Okey, dalam masa yang berbaki ini juga Syed Azwan, ada juga soalan daripada Muhammad Azmi. Dia tanya berapa bahagian daging korban yang MVM target untuk tahun ni? Untuk Bangladesh ada 240 ekor bersamaan dengan 280 bahagian. Okey. Satu bahagian RM360. Sehingga kempen dibuka sehingga hari ini kita baru terima lebih kurang dalam RM1,000 lebih kurang. Okey. Baru buka lagi Tak sebab apa. tak apa. Ada masa lagi. Ada masa lagi. Niat tu biar kuat sikit. Niat tu lebih kuat. InsyaAllah Tuhan bantu. Baik, Syed,
kita kena akhir di sini. Simpul. Tapi sebelum itu, kesimpulan daripada apa yang saya nak sampaikan tadi, sampai sebab tak Dia keluar kata-kata. dia begini, saya mempunyai soft spot ataupun sudut ruang yang amat ni dengan pelarian sebab saya dekat dengan dia orang. So saya tidak begini. Apa yang kita buat untuk dia orang adalah sikit sebenarnya. Dan korban ini adalah salah satu yang kita boleh buat sebagai orang Islam. Bukan nama Islam, orang yang mungkin kita nak tengok sejauh mana kita boleh bagi apa yang kita ada pada orang lain. Sebab Islam bukan tentang diri kita sahaja, dia adalah tentang jemaah, tentang semua orang. Dan Islam tidak boleh tegak dengan seorang, dia tegak dengan ikatan. Dan pada kalimah yang kita pegang tu, kalau kita tidak ada rasa sakit atau rasa sedih dengan apa yang menimpa orang Islam lain di sudut negara, di tempat konflik, termasuk pelarian Rohingya dan orang-orang miskin, apa beza kita dengan orang lain? Jadi itu yang saya nak bagi tahu adalah begini. Kesimpulan dia adalah ambil apa saja ruang yang ada melalui program ibadah korban, sama ada di MVM atau NGO lain. Ada banyak NGO, ada NGO yang buat sampai 21 negara. Ambil ruang ini. Cuma saya sebagai seorang yang menulis dan menyampaikan, itu tanggungjawab saya untuk menyampaikan kepada mereka supaya ada hati yang mendengar, kerana yang saya ada hanyalah kalam untuk menulis. Sebab Islam bukan hanya tentang diri kita, tentang kita membantu orang lain. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ustaz, sedikit lagi. Okey, sedikit kesimpulan untuk yang berminat untuk melaksanakan ibadah korban bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia, boleh layari untuk dapatkan maklumat lanjut, boleh layari Facebook Muslim Volunteer Malaysia, Muslim Volunteer Malaysia, ataupun layari laman web www.mvm.org.my, www.mvm.org.my, ataupun hubungi di talian, boleh juga WhatsApp di 012 235 6854. Saya ulangi, 012-235-6854. Sekian, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hasbullah Najib, penceramah bebas, dan juga Syed Azwar Syed Ali, wartawan atau sukarelawan dari Muslim Volunteer Malaysia dalam rentas pemeriksaan siri 5 Harta Abadi. Jadi apa yang kita keluarkan adalah apa yang kita miliki di sana nanti. Terus setia bersama kami di Bernama Radio. Saya Nazrah Naran. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu akan datang. Assalamualaikum. Saya sedih sebab saya teringat